Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi. Salam pengenalan. Salam bersama saya kembali insya-Allah pada malam ini setelah beberapa hari, sehari dua hari kot. 2 hari ke sehari saya tak live dalam kita menghadapi situasi-situasi politik dan keadaan-keadaan yang pelbagai dalam kita menghadapi situasi dan juga apa orang kata suasana politik yang tidak stabil dalam keadaan yang kita tengok sekarang ini. InsyaAllah malam ini saya membawakan beberapa persoalan, beberapa cerita terutama berkenaan dengan yang pertama berkenaan dengan Parti Baru Azmin. Apa cerita Parti Baru Azmin? Dan juga adakah kemungkinan bahawa Mahathir dan juga Isyamuddin akan bergabung dengan parti ini? Kita kena tengok daripada possibility. Sebab di hidup politik kita ini macam main chess. Dia tidak ada satu, dia bukan macam kita ada skrip. Skrip ni A sampai Z. A, B, C, lepas B, C, C, D, E, F, G sampai Z. Dia bukan macam tu. Skrip dia tu berubah mengikut apa gerakan dan apa move orang lain. Kita kena faham sekeliling kita ni ada ramai banyak move. Jadi move ni nanti akan menentukan dia punya gerakan orang lain. So whatever move yang dibuat oleh satu pihak lagi akan buat move berdasarkan pihak yang ni. So dia banyak player dalam permainan politik ini. So banyak player ini menghasilkan banyak move yang berbeza. Jadi setiap hari kita ada benda-benda yang berbeza yang kita akan tengok. Dan ada few things yang menarik. Kalau kita, sebab tu saya kata politik ini kita kena pandai membaca between lines. We must know how to read between lines. Dan kalau kita boleh membaca between lines, kita akan dapat melihat bagaimana corak, langkah dan hala tuju kepada perkara itu. Sebelum itu, saya mohon kepada rakan-rakan tolong share insya-Allah. Salam reformasi. Terima kasih Zanin Harun, Kamarudin Yaakob, salam reformasi. Dari Rembau, Rusli Lubawi, terima kasih. Yan Kamek Azad Yus dari Kamek, terima kasih. Forever. Tulun Minsau, terbaik bro, terima kasih. Khairul Azhar yang menonton kita semua pada hari ini insya-Allah. Tak ada benda lain yang saya mohon minta melainkan kawan-kawan semua share. Share saya punya video saya. Pertama sekali saya ucapkan berbesar setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada rakan-rakan yang saya tak minta sebenarnya, tapi bila ada yang nak kumpul dana lah apalah kan untuk kata membantu saya, saya ucapkan terima kasih, tapi tak ada. InsyaAllah kalau ada lebihan daripada dana tu saya akan gunakan untuk program membantu membeli barang-barang keperluan bagi orang-orang yang memerlukan. Sebab saya rasa ialah yang phone saya, ni bukan phone saya lah. Ini phone saya lah. Tapi maksudnya nanti akan ada phone baru dan saya harap benda tu insyaAllah cukup lah. Lebihan tu insyaAllah kita akan dermakan kepada orang yang memerlukan. Terima kasih kepada yang concern, yang membantu, yang bertanya. Mohon maaf kalau ada serba kekurangan. Saya juga berterima kasih kepada rakan-rakan kita di seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak, di Semenanjung, malah di luar negara sekalipun, yang masih berkongsi dengan apa yang saya ungkapkan, yang saya ucapkan dan apa yang saya kongsi di dalam perkongsian kita. Dan insya-Allah macam saya kata, apa yang saya cakapkan ni bukanlah satu wahyu yang betul sebetul-betulnya. Malah dia adalah satu analisa berdasarkan kepada current situation. Hari ini, apa yang berlaku kepada hari ini dan beberapa hari yang lepas, dan kita analysekan daripada kacamata tersebut. Kita cari, kita rungkai, kita kumpul dan kita teliti di bawah pemerhatian, kemudian kita buat konklusi. Konklusi tersebut berkemungkinan betul, berkemungkinan salah. Dia bergantung kepada bagaimana kita mampu untuk melihat beyond the normal, beyond the facts. Kalau kemampuan kita untuk melihat di hujung jauh daripada facts, daripada fakta-fakta yang ada di sekeliling kita. Okey, pertama sekali saya nak menyatakan rasa tidak puas hati lah kepada intimidasi parlimen digital anak-anak muda yang dianjurkan baru-baru ini, 2-3 hari lepas kalau tak silap, di mana ada cubaan untuk membuat siasatan dan membuat intimidasi kepada anak-anak muda ini yang baru berminat untuk berkecimpung
di dalam mengetahui politik Malaysia. Kita kena faham 10, 20, mungkin 5 tahun, mungkin less than 5 years akan datang ini, anak-anak muda inilah yang akan menerajui pimpinan negara kita. Dan sekiranya kita tidak bentuk pemikiran mereka dengan cara yang betul, maka kita akan membawa mereka ini ke neraca dan juga ke laluan yang sebenarnya akan merosakkan lagi negara kita. Kita kena faham bahawa kita nak bentuk anak-anak muda sekarang ni, kita nak mereka faham dan celik politik dan faham bahawa masuk politik ini bukannya untuk nak jadi kaya, bukannya masuk politik untuk nak setakat dapat kuasa, bukannya masuk politik ni semata-mata nak dapat projek, bukan nak masuk politik ni semata-mata nak kerana orang kata nak kenal orang itu, Datuk ini, Tan Sri itu, Tan Sri ini. Sebab kebanyakan masa bila saya berjumpa dengan orang UMNO, orang PAS, orang daripada parti-parti yang lain, malah dalam PKR sendiri pun, ada di antara mereka yang masuk politik ini adalah politik untuk cari makan. Politik untuk cari makan ni macam mana? Dia masuk politik ini kerana nak projek, kerana nak bisnes, kerana nak itu, kerana nak ini. Saya kata kalau nak masuk politik untuk cari makan, di sini bukan tempat dia. Parti Keadilan Rakyat ni dan juga Pakatan Harapan ni bukan tempat dia. Minta maaf, pergilah ke UMNO, pergilah ke PAS, itu tempat politik untuk cari makan. Tapi bukan dalam PKR. Sebab saya tahu orang-orang yang ada dalam PKR yang politik cari makan itu, akhirnya sekarang apa yang berlaku? Dia orang keluar, dia orang pun menyertai Perikatan dan Pengkhianat Nasional ini. So intimidasi ini sepatutnya tidak berlaku dalam negara demokrasi yang kita ada sekarang ini. Malah kalau kita bercakap tentang demokrasi, itu adalah kaedah untuk kita nak membunuh demokrasi di negara kita. Dan itu adalah satu benda yang sangat-sangat tidak sihat apabila dia berlaku di kalangan anak-anak muda. Kita menghadapi situasi yang sama pada tahun 1998 dahulu. Intimidasi kepada kebebasan untuk kita nak bersuara. Sekarang ini adakah kita nak mengulangi di bawah kerajaan ini? Kerajaan yang kononnya, saya pun tak tahu apa manifesto dia orang, kononnya Azmin membawa reformasi tetapi gagal untuk nak memberi ruang kepada anak-anak muda kita membuat politik digital. Tapi satu benda yang boleh dibuktikan oleh anak-anak muda ini adalah mereka mampu untuk sebenarnya membuat politik digital dalam keadaan macam mana saya nak kata? Dalam keadaan online saja. Tidak perlu mereka berjumpa di parlimen. Dan ini merupakan satu norma baru yang sepatutnya diadaptasikan oleh parlimen kita. Tetapi sebaliknya, parlimen kita lebih suka untuk ditangguhkan berbanding untuk nak diteruskan. Ada yang mengatakan, adakah parlimen pada bulan Julai ini turut ditangguhkan? Saya kata, saya bukan Perdana Menteri, nak tahu semua itu kan. Tetapi possibility itu ada. Dan sekarang ini mereka dalam usaha untuk menukar speaker Dewan, kerana Speaker Dewan itu berkuasa untuk membawa usul-usul yang dikatakan bakal menggugat Perikatan Nasional itu sendiri. Okey, kita tengok macam mana nanti permainan-permainan mereka. Kerana kalau kita tengok di negeri Selangor itu sendiri, sekarang ni Azmin di dalam Dewan Undangan Negeri terpaksa duduk di kerusi pembangkang. Dan dia minta supaya duduk di kerusi sebelah dengan speaker, dengan Sultan pada masa itu. Tetapi dia diletakkan di sebelah ketua pembangkang dan bukannya duduk di sebelah Sultan sebagaimana lazim ketua pembangkang dan juga ketua kerajaan akan duduk. Sebaliknya dia diletakkan di sebelah kanan ketua pembangkang hanya kerana jawatannya sebagai menteri. So daripada situ kita akan nampak orang semisal Azmin, semisal Zuraida Kamarudin ini orang-orang yang cari makan dengan politik. Dan orang-orang yang cari makan dengan politik ini adalah mereka yang berusaha untuk memastikan mereka kekal berkuasa. Sebab itu, dalam keadaan sekarang ini, dia tidak boleh turun bawah daripada yang sepatutnya. Dia dah naik daripada ahli biasa, dia dah naik kepada timbalan presiden. Presiden PKR jadi tak sampai lagi. Jadi apabila berlaku pengkhianatan, dia keluar, dia nak join bersatu. Dia nak join sebagai apa? Dia tak boleh join sebagai timbalan presiden. Kerana timbalan presiden itu kalau kita tengok, ada ahli-ahli yang bertanding. Dia tak boleh naik sebagai presiden. Cita-cita Azmin adalah untuk menjadi Perdana Menteri. Untuk dia nak jadi Perdana Menteri, dia tak boleh jadi timbalan presiden. Dia tak boleh jadi naib presiden. Dia kena jadi presiden. So, dia masuk bersatu, dia tak boleh jadi presiden bersatu. Jadi, bila dia tak boleh jadi presiden bersatu, dia kena fikir balik bahawa kalau aku tak boleh jadi presiden bersatu, ke mana hala tuju politik aku selepas ini? So selepas itu dia kata dia kena join gerakan. Gerakan pun fikir yang sama. Kalau kami ambil kamu sebagai ahli di dalam parti gerakan, kamu tak boleh jadi ahli, tak boleh jadi presiden parti gerakan. Kami punya struktur tersendiri. So dia ada menghadapi masalah kat situ. Akhirnya macam saya kata 2 bulan lepas bahawa Azmin nak atau tidak nak, secara naturalnya akan buat parti sendiri. Namun bila kita menyebut tentang parti sendiri, kita menyebut tentang grassroots. Bukan sekadar
mereka yang kita bayar untuk join parti kita. Itu satu hal. Kalau kita tengok 1998 apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap, dipenjara, dimalukan oleh rejim Mahathir Mohamad pada waktu itu, kita tengok bagaimana lautan manusia sama ada secara fizikal ataupun secara macam di Sabah dan Sarawak ataupun kami di luar negara, secara rohnya kami menyokong perjuangan reformasi pada waktu itu. Sekarang ini reformasi apa? Zuraidah Kamaruddin keluar parti, dia hanya bawa setakat berapa? 250 orang ahli je. Yang tengok saya punya live ni pun dekat nak 3,000 orang. Bagaimana seorang menteri, seorang menteri senior parti yang berkuasa memegang wanita selama bertahun-tahun lamanya hanya mampu membawa 250 orang keluar daripada parti. Dan baru-baru ini YB Roziah mengumumkan setakat 2020 selama 20,000 wanita, ahli wanita baru Parti Keadilan Rakyat seluruh Malaysia telah menyertai Parti Keadilan Rakyat. Kalau kita tengok 20,000 wanita telah menyertai Parti Keadilan Rakyat setakat 2020 ini sahaja. Yang keluar 250 orang. Kita ingatkan yang keluar 250,000 ke? Ahli Parti Keadilan Rakyat ini ada 1 juta. Kan keluarlah ramai sikit menteri, senior member of Parti Keadilan Rakyat tapi tak mampu nak bawa grassroots. Kenapa? Kerana selama ini corak permainan kartel ini adalah dengan cara bagi duit, tabur duit. Dia tak ada beza dengan UMNO. Sama je. Dia tak ada beza dengan Barisan Nasional. Sebab itu mereka nak menghadapi pilihan raya. Nak menghadapi Rafizi dengan tabur duitnya, dengan jentera intimidasi, dia hanya setakat menang 2,000. Dan Rafizi ni bukan YB pun. Rafizi ni ahli parlimen pun bukan. Ahli biasa macam saya. Tapi bertanding lawan dengan menteri ekonomi pada waktu itu dengan seniority Rafizi dan saya sama umur. Seniority yang ada, dia boleh kata walaupun kalah, walaupun sebenarnya kalau ikut kiraan menang, tapi tak apalah, walaupun kalah, hanya setakat beza 2,000 undi. Hanya setakat beza 2,000 undi. Kenapa dia berlaku demikian? Kerana kita faham bahawa yang ada grassroots ni, orang semisal Rafizi, dia ada grassroots. Orang semisal Anwar Ibrahim, dia ada grassroots. Grassroots ni adalah mereka. Siapa itu follower? Follower adalah mereka yang ikut kita kerana percaya kepada visi kita. Dia ikut kita kerana percaya kepada visi kita. Percaya kepada hala tuju kita. Walaupun mereka tak nampak ke mana kita nak bawa selepas ini. Walaupun mereka tak tahu ke mana kita dia dibawa selepas ini. Walaupun mungkin kita tak tahu bila nak sampai kepada hala tuju tersebut. Tetapi mereka yakin, mereka percaya, mereka berpegang teguh kepada prinsip dan juga perjuangan itu. Dan mereka menelusuri jalan itu walaupun tanpa ada sebarang imbuhan ataupun jaminan jawatan atau jaminan pangkat atau jaminan apa-apa sekalipun. Dan kalau kita fikir secara logik lah, 22 bulan Pakatan Harapan berkuasa. Orang kata saya buat live. Tak, saya dah buat live almost 2 years. 22 bulan Pakatan Harapan berkuasa. Saya ahli biasa je. Dan dalam 22 bulan, saya dah menyertai Parti Keadilan sebelum itu lagi. Saya tak dapat jawatan, saya tak dapat tawaran, saya tak dilihat pun oleh pimpinan, saya tak ditengok pun oleh siapa-siapa. Sepatutnya orang macam saya ni kena kecewa lah. Alah, itu 22 bulan kau jadi menteri, kau jadi itu, jadi tak ada pun kau nak bantu orang macam kita orang. Kita keluar parti. Tapi tak. Kenapa kita tak keluar parti? Kenapa malah bila jatuhnya kerajaan itu, kamilah yang ke depan. Kerana walau dah menang, bila dah menang dulu, itu silap kami jugalah. Bila dia dah menang kerajaan Pakatan Harapan menang dulu, setelah kita bantu dia menang, bagi kami, alhamdulillah dia menang, kami pun undur ke belakang. Sebab bagi kami bukannya nak membantu diorang naik tu untuk nak dapat jawatan, dapat pangkat, dapat projek, tak. Kami nak tengok negara ni jadi negara baik. Jadi kami undur ke belakang. Saya pun buat kerja saya macam biasa, saya buat bisnes saya macam biasa, saya tak ada harap kontrak kerajaan ke minta projek dan sebagainya, tak ada. Tak ada. Kawan-kawan adalah yang minta projek kepada kerajaan, bukan kita tak ada, itu biasalah. Kan? Tapi bila apa yang berlaku? Sepatutnya bila jatuh kerajaan, kamilah orang yang pertama akan kata padan muka kau. Tapi tak cakap macam tu. Sebaliknya apa kami buat? Kami bangkit, kami bangun, kami lawan, dan saya jadi marah, saya buat live.
Tiap-tiap malam saya buat live. Tak ada orang bayar, tak ada orang bagi kita jawatan, tak ada bagi orang recognition. Macam saya selalu kata, Anwar Ibrahim pun tak kenal saya dan tak perlu pun dia kenal saya. Kerana apa? Kemarahan itu datang daripada hati kami yang kami faham bahawa visi yang kami nak bawa itu telah dinodai. Visi yang kami bawa itu telah dinodai. Saya bawa balik dari cerita tadi. Inilah grassroots. Kamilah grassroots. Grassroots kepada Anwar Ibrahim. Grassroots kepada Rafizi Ramli. Di mana kami bekerja, Rafizi tak bayar. Rafizi tak bayar saya. Saya message pun dia tak reply. Dia reply. Dia reply. Tapi dia busy, tak apalah. Tapi kenapa kita nak bergerak ke depan ni? Ni bukan untuk Rafizi, bukan untuk Anwar Ibrahim, bukan untuk Nurul Izzah, bukan untuk Wan Azizah, bukan untuk pimpinan-pimpinan, tak. Ini untuk rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, siapa grassroots Parti Azmin ni? Dia tak ada grassroots. On the ground, dia tak ada grassroots. Dia boleh buat program. Buatlah program. Dia ada. Tengok dia punya Instagram. Tengok dia punya Twitter. Instagram tak ada. Twitter dia. Hari-hari kena maki. Hari-hari dia kena maki. Bagi makan cucu pun dia kena maki. Makan cucu pun kena maki. Kerana apa? Kebencian orang kepada Azmin. Dan saya nak bagi tahu, UMNO sekarang ini melihat, ini cerita saya nak cerita, melihat Azmin dan Zuraidah ini sebagai liability kepada Permufakat Nasional. Kepada Perikatan Nasional. Perikatan ke Mufakat ke tak tahu. Sekarang ini, Perikatan Nasional, DPN ni nak bawa Mufakat join. Dia perjanjian dia sebenarnya kena ada satu gabungan, Perikatan Nasional. Tapi sekarang ni Mufakat Nasional, UMNO dan PAS tak nak bersama dengan Perikatan Nasional ni. Kerana apa? Kerana di dalam ini ada Syamuddin, di dalam ini ada Azmin dan di dalam ini ada Zuraidah. Dan mereka ini dilihat sebagai liability kepada UMNO. Mereka ini dilihat sebagai liability kepada UMNO. Jadi perancangannya macam mana? UMNO dan PAS, terutama UMNO, mendesak supaya diadakan snap election secepat mungkin. Kerana apa? Mereka pasti bahawa sekiranya berlaku snap election, mereka mudah untuk mengalahkan Bersatu di kawasan masing-masing. Tuan-tuan dan puan, jangan termakan dengan tipu daya. Tipu daya UMNO nak bergabung dengan Bersatu dan sebagainya. Paling kurang lah, ini busuk punya cerita lah. Dia akan bagi Bersatu ni 15 kerusi. Azmin belum tentu dapat kerusi tau. Azmin belum tentu dapat kerusi. Ya. Mungkin dia boleh bagi dengan orang-orang Azmin yang bukan Melayu, Santara, Willy Mongin, Ali Biju. Mungkin. Tetapi orang semisal Azmin itu sendiri pun belum tentu dia ada tempat untuk dia nak bertanding. Melainkan dia kena bertembung dengan UMNO atau PAS atau Bersatu dan juga PKR ataupun DAP atau Amanah. Dia kena bertembung di kawasan tersebut. Melainkan dia sanggup nak bertembung ataupun nak melawan di kawasan yang bukan Melayu. Kalau dia sanggup nak bertembung di kawasan yang bukan Melayu, bolehlah. Atau dia pergi kawasan pedalaman. The best choice yang dia ada sekarang ini, selain daripada buat parti sendiri, adalah untuk menyertai UMNO. Even kalau dia menyertai UMNO sekalipun, belum tentu dia akan nak diletakkan sebagai calon. Sebab calon UMNO ni bersusun, tuan-tuan dan puan. Dia nak join PAS, itu jauh sekali lah. PAS confirm takkan nak terima dia. So, sekarang ini alternatif Azmin ke mana? Zuraidah ke mana? So, kalau kita tengok secara kajiannya, kalau kita tengok secara halus dia, kita dapati politik Azmin, politik Zuraidah ni dia tak boleh dah ke mana. Dia nak pusing pun dia tak boleh ke mana. Jadi, saya selalu kata, macam Mahathir, dia ni umpama orang yang sedang lemas sekarang ini. Lemas apa? Dia cuba nak gagal. Dia tarik ke sana kemari. Jawatan dia sebagai Menteri MITI itu sendiri belum memberi jaminan bahawa beliau akan dapat dan mampu bertanding pada PRU ke-15 yang akan datang. Ini antara kebimbangan Azmin. Dan baru-baru ini dikatakan bahawa menurut sumber dalaman, parti Azmin ini tidak lagi diluluskan. Masih pending. So, kalau dalam keadaan pending seperti ini, bagaimana Azmin nak memperkenalkan parti dia? Kan? Kalau kita tengok Haniza Talha dah memperkenalkan Now. Kan? Untuk wanita punya. Kan? Okeylah, dia kata dia perkenalkan wanita. Now. Orang pun bukan tahu Now. Itu kecuali orang-orang politik tahulah Now. Kan? Kemudian Azmin kata dia ada buat pemuda negara. Okey, pemuda negara, so what? Dia punya page kepada pemuda negara pun tak dapat sambutan.
Bukan kita nak sombong, tapi kalau saya, orang yang tak ada apa-apa, tak ada jawatan, tak ada benda, tak ada ada parti lah PKR kan, tak ada apa-apa, boleh dapat sambutan. Bagaimana mereka yang mempunyai dana sekian banyak tak boleh dapat sambutan? Kerana apa? Rakyat sekarang ini sudah mampu menilai dan bijak dalam menilai akan siapa sebenarnya orang-orang yang kita nak bawa ke depan, apa itu perjuangan yang sebenarnya. Itu yang kita nak tonjolkan kepada kawan-kawan kita, bahawa orang semisal Azmin, orang semisal Zuraidah sudah tersepit dan tersekat di pintu. Kita jangan ingat mereka sekarang ini berada dalam keadaan menang. Itu saya selalu kata, menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah. Kenapa menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah? Menang, dia jadi menteri, betul. Dia kalahkan kita, betul. Dia khianati kita, betul. Tapi tengok dalam sejarah pengkhianatan. Sejarah pengkhianatan, pengkhianat-pengkhianat ini dia akan menang dulu. Dia akan menang dulu. Nabi Yusuf kalah dulu. Yang menangnya adalah abang-abang dia yang buang dia ke dalam perigi. Dia dipenjarakan kalau kita tengok. Dia kalah dulu. Yang menang orang yang memfitnah dia menang. Menang dulu. Pembesar yang memfitnah dia menang, masuk dalam penjara. Tetapi kemudian the truth shall prevail. Kebenaran itu akan pasti muncul. Azmin tak mampu berada dalam parti keadilan rakyat kerana ada orang semisal kami yang sentiasa bertahun-tahun menentang dia, yang meletakkan label kartel kepada mereka-mereka ini. Letak label kartel kepada mereka-mereka ini sehingga dia panas munggung dan terkeluar. Kemuncaknya adalah pada Kongres di Melaka pada tahun lepas, bila kita hentam secara online geng-geng reformis ni. Kami bantai secara online sehingga Azmin sendiri tak mampu nak merasmikan. Bila nak merasmikan Kongres AMK, Angkatan Muda Keadilan. Dan bila dia disuruh merasmikan Kongres Angkatan Muda Keadilan, orang-orang ni tak mampu pun datang ke Kongres Angkatan Muda Keadilan. Dan alhamdulillah, akhirnya kebanyakan mereka telah keluar daripada parti. Alhamdulillah, mereka telah keluar daripada parti. Dan mereka ini adalah proses pembersihan. Dan bila dia dah keluar, parti baru Azmin ini, sekarang ini, bukan setakat tidak mendapat sambutan. They go to the ground and they found out yang rupanya mereka tidak dapat sambutan. Mereka tidak dapat sambutan kepada parti, kepada apa yang kita ada sekarang ini. Sound okay ke? Kenapa ada orang call saya tengah malam ni? Siapa ni? Tak kenal. Tidak dapat sambutan. Oh, dia yang saya kata, ada saya baca tadi. Oh, dia akan jadi kingmaker. Masalah nak jadi king apa? Kingmaker kepada siapa? PAS. Kepada UMNO. Dia tak mampu. Tak mampu pun nak bertanding. Cari calon pun dia tak mampu nak bertanding. Dia bukan masalah dana. Kalau dia bercakap tentang dana, semua orang ada dana. Banyak sikit je lah persoalan dia. Tapi dana itu ada. Namun yang lebih utama adalah bagaimana dia nak menggorak parti itu ke depan. Bagaimana dia nak memacu parti itu ke depan. Dan yang paling utama, parti itu parti apa? Apa objektif parti itu? Untuk apa? Melawan rasuah. Dia bersama dengan pemimpin yang ada rasuah sekarang ini. Untuk reformasi. Reformasi apa? Untuk keadilan. Keadilan apa? Untuk Melayu, UMNO dan PAS dah ada. UMNO dah ada. Bersatu dah ada. Untuk Islam, PAS dah ada. So dia parti apa? Parti pelbagai kaum. Pelbagai kaum untuk apa? Kajian kita tengok sekarang ini, kita tahu pengundi Cina lah especially, adalah pengundi yang bijak. Dia dah go, politik orang Cina ni dah go beyond logo. Dia dah go beyond logo. Dia tak lagi mengundi logo tu. Dia bukan setia pada logo. Kalau dulu orang Melayu ni mesti UMNO. Kalau alim sikit mesti PAS. Kalau liberal sikit orang kata mesti PKR. Sekarang tak ada dah. Bagi orang Cina, dia tengok kandidat siapa. Siapa yang boleh give the best policy. Orang Melayu kita ni masih ke belakang sikit. Tapi we will catch up. Eventually politik kita bukan lagi berdasarkan logo, tapi berdasar polisi. Eventually tu bila kita tak tahu. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita tak tahu. But eventually we will reach that. Kita akan sampai ke peringkat itu. Tapi dalam keadaan yang sekarang ini, saya katakan, bagaimana nak memastikan Azmin kekal relevan? Okey. Yang ni lah yang saya nak bawa pada malam ini. Bagaimana nak memastikan Azmin kena kekal relevan? Ini
Satu benda, betul lah ada satu artikel saya baca dahulu bahawa jangan pernah perkecilkan Azmin. Jangan pernah perkecilkan Azmin. Dan kebolehan Azmin ini adalah sebagai ejen provokator. Dia ejen yang provoke awal-awal dia. Tapi bila dia dah sampai ke satu stage, otak dia akan memikirkan bagaimana dia nak kekal relevan dan bagaimana orang-orang lain supaya tak kekal relevan. So dia tahu the biggest threat di dalam Perikatan Nasional, ancaman terbesar dalam PN bagi Azmin adalah siapa? UMNO. Tetapi bukan UMNO secara keseluruhannya, tetapi pimpinan di dalam UMNO. Siapa? Zahid dan juga Najib. Bulan 7 ini adalah keputusan Najib punya kes 1MDB, tetapi ditangguhkan sebab hari itu ada, apa orang kata, ada PRK. Okey, tak apa, ditangguh je. Dia akan pastikan bahawa kedua-dua pimpinan ini akan didapati bersalah. Siapa Menteri KDN sekarang ini? Hamzah Zainuddin. Setiausaha Agung Bersatu. Dan juga broker kepada mereka-mereka yang melompat ini. Jadi dia akan pastikan bahawa mereka-mereka ini, semisal Zahid, Najib, didapati bersalah. Kenapa perlu kepada perkara ini? Kerana dia nak naikkan Hishamuddin untuk tim dia. Dia nak naikkan Hishamuddin untuk tim dia. Untuk terus menguasai UMNO. Tok Mat macam mana? Tok Mat bukan lawan Hishamuddin. Tok Mat bukan lawan Hishamuddin. Oh, ada orang kata Tok Mat ni tim Hishamuddin dan sebagainya. Okay, that's fine. Kita letak tu tepi. Politiknya sekarang ini adalah untuk memastikan Hishamuddin ke depan. Menerajui UMNO. Atau, dari segi alternatif, Zahid dan Najib, kalau tak nak dia dapati bersalah, mesti dengar cakap Azmin. Itu politik yang sekarang ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa dia nak pastikan betul? Saya sebut cerita awal tadi. Azmin umpama orang yang sekarang ini dah sampai ke dinding. Dia dah sampai ke dinding. Dia tak boleh lagi undur, dia tak boleh pergi ke depan. Undur dan dia tak boleh, ke depan dia tak boleh. So dia kena cari jalan lain. Perjumpaan dengan Mahathir itu bukan satu kebetulan, dia langkaui. Perjumpaan dengan Hishamuddin dia langkaui itu bukan satu kebetulan. Dan Mahathir tak pernah deny akan perjumpaan tersebut, yang deny orang dia. Kenapa pertemuan itu penting? Sebab kita kena lihat Mahathir sekarang parti apa. Suka atau tidak, Azmin memerlukan pengaruh Mahathir untuk parti baru dia. Azmin memerlukan pengaruh Mahathir untuk parti baru. Tetapi sebelum Mahathir join parti baru Azmin, sebelum Mahathir kalau tak join pun bersama dengan geng-geng yang ini, dia kena pastikan bahawa dia kena hancurkan Pakatan Harapan dahulu. Diwujudkanlah Pakatan Harapan Plus, diwujudkanlah ini, dibuatlah amanah gaduh dengan DAP, amanah dan DAP gaduh dengan PKR. Dia tahu Anwar takkan terima dia sebagai Perdana Menteri. Dia bagilah alternatif Safiyah Afdal jadi Perdana Menteri. Daripada dia bagi alternatif Safiyah Afdal jadi Perdana Menteri, kenapa dia tak letak je nama Anwar jadi Perdana Menteri? Oh, sebab Safiyah Afdal dapat sokongan daripada orang Sokol Bersatu ataupun orang Mahdi. Habis itu Anwar tak dapat sokongan. Kalau Anwar tak dapat sokongan, apa jaminan dia kalau jadi Perdana Menteri nanti dia akan dapat sokongan? Itu persoalan-persoalan dia. Jadi kita tahu sebenarnya objektif dia bukan untuk nak tukar kerajaan. Ini yang saya tak faham macam mana orang amanah dan orang DAP tak nampak benda ni. Objektif Mahathir bukan untuk nak tukar kerajaan. Dia tahu benda tu mustahil untuk berlaku. Nak tukar kerajaan tu mustahil. Dia tahu dia tak ada numbers. Dia tahu orang GPS tak sokong dia. Dia perlukan GPS untuk sokong dia kalau nak tukar kerajaan. Dan dia tahu GPS tak sokong dia. So, apa tujuan dan objektif sebenar? Tujuan dan objektif sebenar adalah untuk mengucang-acihkan Pakatan Harapan. Parti yang paling kukuh sekarang ini, gabungan yang paling kukuh sekarang ini adalah Pakatan Harapan. Barisan Nasional dah tak tahu dah apa hala tuju dia dah. Mufakat Nasional pun tiba-tiba muncul tapi tak berdaftar. Perikatan Nasional pun tak berdaftar. So, dalam keadaan itu, yang paling kukuh sekarang ini adalah Pakatan Harapan. So, bila Pakatan Harapan yang paling kukuh, kalau dia nak menghadapi Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang, dia tahu dia akan menghadapi satu giant yang kuat, yang kukuh. So, bagaimana caranya?
Trojan horse. Buat Trojan horse. Macam mana Trojan horse? Kita tahu cerita Trojan horse kan? Kuda Trojan tu. Dia hadiahkan Trojan horse. Rupanya dalam tu ada askar supaya dia masuk ke dalam benteng dia yang kuat. So, bila dia keluar, dia bunuh orang dalam tu. Dia buka pagar. Habis. Dia bunuh. Isu dia, bila kita termakan dengan jerat tersebut, itu yang jadi masalah. Ada orang warning saya hari ni, dia kata jangan burukkan Mahathir. Tumpukan kepada PN. Saya kata, kalau kita kaji semua permasalahan yang berlaku dekat dalam politik negara ini, kita tidak akan kembali kepada satu nama. Mahathir Mohamad. Kita kaji semua yang berlaku, kemelut yang berlaku di dalam politik negara yang berlaku recently. Kita akan kembali kepada satu nama. Mahathir Mohamad. Jadi macam mana saya tak boleh bercakap tentang Mahathir Mohamad sedangkan dia punca kepada perkara ini directly or indirectly? Secara direct atau tidak direct? Kenapa saya kata demikian? Senang je kalau dia nak buktikan keikhlasan dia tu. Dia cuma perlu announce dengan ini saya mengumumkan bahawa Anwar jadi Perdana Menteri dan saya semua mereka yang menyokong saya memilih Anwar sebagai Perdana Menteri. Simple. Kenapa susah sangat benda itu keluar daripada mulut dia? Malah kita dengar dalam audio sendiri, Anwar ni tak boleh jadi Perdana Menteri, Anwar ni Perdana Menteri pelbagai. Dia buat 1001 alasan. Melayu dia ada pepatah yang sangat cantik. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Cantik. Itu 1000 dalih dia buat. Kalau nak 1000 daya. 1000 daya dia buat. Daya macam mana? Daya dia buat, pujuk lah, apalah, dia buat lah. Sebagaimana dia buat sewaktu, ingat tak dulu, dia nak sign agreement. Mengatakan selepas ini nak bagi ke Anwar. Dia sign juga, dia sanggup sign. Kenapa pada masa itu dia sanggup sign, tapi sekarang dia tak sanggup sign? Kenapa pada masa itu dia sanggup nak menyerahkan kononnya jawatan itu kepada Anwar Ibrahim, tapi sekarang ini dia tak sanggup nak menyerahkan jawatan itu kepada Anwar Ibrahim? Kenapa? Sebab this is so obvious. Semuanya berkisar kepada this one person. Dan this one person berjumpa dengan Azmin, berjumpa dengan Hishamuddin, so-called musuh kita dalam politik. Kantoi lah, kantoi. Kalau tak kantoi itu, orang tak tahu kan. Kenapa? Again, kita kena kaji, lihat, read between lines. Apa parti yang dia ada sekarang ini? Dia tahu dia tak akan mampu melawan ROS dalam menentukan parti bersatu ni. Dia tahu dia tak akan mampu. Macam mana dia buat dengan UMNO dulu sehingga wujudnya UMNO baru. Dia tahu dia tak akan mampu. Tahun 1988. Siapa yang masih ingat. Dia tahu dia tak akan mampu. So, kalau dia tak mampu, kalau dia tak buat sesuatu, dia macam Azmin juga. Kalau dia tak buat sesuatu, secara politiknya, politik dia akan mati. So, what's next? Bukan untuk dia, tapi untuk legacy dia. Dan kroni-kroninya. So, what's next? Tuan-tuan dan puan jangan tak tahu, tak lama lagi utusan Malaysia akan muncul semula. Utusan Malaysia akan muncul semula. Propaganda, ejen-ejen propaganda ni sekarang ini akan muncul semula. Ejen-ejen propaganda ni. So what's next for them? A new party? Or taking over an old party? Kalau nak buat parti baru, susah tuan-tuan. Susah nak perkenalkan parti itu, hala tuju. Banyak parti baru kat Sarawak ni bersepah parti baru. Kat Sarawak ni bersepah PSB parti baru. Ya kira baru lah walaupun ada sebelum ni daripada PRS ke PDP. Macam-macam lah dia punya parti tu bergabung. Kemudian parti baru kita ada Sedar, kita ada baru-baru ni Star dah lama. Parti Bumi Kenyalang, whatever lah nama dia. Parti baru ni bersepah tuan-tuan dan puan. Persoalannya, bagaimana nak perkenalkan parti baru? Hanya kerana kau ada nama, belum tentu. Semangat 46 kalau kita tengok dahulu, lawan dengan Mahathir masa tu. Teguh Razali pun hancur. Habis sekarang ni. So, the only way ialah untuk memastikan bahawa dia kena, pertama, ada alternatif parti or take over balik UMNO. Orang UMNO terkejut kan? Orang UMNO terkejut kan? Bahawa usaha sekarang ni adalah untuk take over UMNO. Dia tahu dia takkan boleh menang, melainkan mereka kena take over balik UMNO. Dan nak take over balik UMNO ini, tuan-tuan dan puan-puan,
kena sumbat Zahid Hamidi dalam penjara, kena sumbat Najib dalam penjara, dan bila dah take over UMNO, ada kemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun akan disumbat di dalam penjara. Dia akan kembali kepada cerita yang lama dahulu. So the only benteng kita dengan perkara ini berlaku adalah orang dalam UMNO sendirilah. Tapi orang dalam UMNO ni kita tahu. Yang penting siapa yang master boleh bagi dia makan tu je. Siapa boleh bagi makan dia ikutlah. Kan Betul tak? Siapa master boleh bagi makan, mula-mula sekarang ni setia lah. Tapi bila tengok master tu tak boleh makan, master ni boleh bagi makan lagi besar, dia ikut master baru. Itu UMNO. Perjuangan UMNO daripada dulu macam tu lah. Dia tak ada lagi Melayu-Melayu tu, tak ada lah. Itu semua bul-bul je lah. Benda-benda cerita tak betul lah tu. Melayu lah, Islam lah. Alah, itu semua produk-produk nak jual tak guna dah. Sekarang ini is about who can feed me. Siapa boleh bagi makan aku. Itu politik dia sekarang ini. Itu bagi saya orang bawah tu senang nak settle. Yang penting kat atas ni. Kita tengok kes Zahid. Kes Zahid hari ni 470 lebih ribu disebut dia dalam mahkamah untuk bayar gangster duit pelindungan. Lebih 400 ribu untuk bayar duit pelindungan. Itu orang Menteri KDN dulu tu. Bayar duit pelindungan. Habis kita ni macam mana? 100 ribu Zahid punya Rotek insurans kereta saja 100 lebih ribu. Habis kita ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Makan tak cukup, kerja tak cukup, pendapatan tak cukup. Malah hari ini ada kawan saya kata ada syarikat potong gaji pekerja 20%. Tak boleh sebenarnya. Sebab kerajaan dah bagi duit sokso untuk tampung gaji tersebut. Tapi ada company ambil duit sokso tu untuk letak balik dalam company tapi tak bagi kepada pekerja. Malah potong gaji pekerja. Ini yang kita fikir sebagai rakyat. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dah cukuplah. Tak ada nombor-nombor, tak payah tukar-tukarlah nombor ni. Penting sekarang ini adalah untuk kita nak memastikan rakyat boleh makan. Rakyat boleh hidup. Next PRU kita lawan. Ada yang kata, ini bukan kerajaan pintu belakang. Kalau siapa yang mengatakan bahawa PN ni bukan kerajaan pintu belakang, maka anda telah menghalalkan pengkhianatan. Tak layak anda bercakap tentang kejujuran, tak layak anda bercakap tentang integriti kalau anda masih menganggap Perikatan Nasional, pengkhianat nasional ini sebagai parti yang sah. Sebagai kerajaan take over, kuditat ataupun yang dibuat oleh kerajaan Perikatan Nasional dengan menggugurkan kerajaan yang sah Pakatan Harapan itu sebagai suatu benda yang sah. Itu penipuan namanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bagi tahu daripada dulu lagi saya dah bagi tahu bahawa hala tuju politik kita ini kena berubah. Rakyat kena berubah. Kita kena berubah. Visi misi kita kena berubah. Kita jangan letakkan nasib kita di tangan ahli-ahli politik dah. Walaupun saya orang politik, tapi saya bukan pimpinan yang menjadi ahli politik. Tiba masa rakyat kena ambil kuasa, take charge. Macam mana kita nak take charge? Pilihan raya satu benda lah. Tetapi Alhamdulillah sekarang ini kita ada social media. Social media ni adalah suara. Kalau dulu 5 tahun sekali baru kita ada suara. Sekarang ini setiap saat kita ada suara. Senang. Tak suka Azmin, pergi page Azmin. Pergi Twitter Azmin, maki dia dekat situ. Tak suka Mahathir, pergi ke Facebook Mahathir. Pergi ke Twitter Mahathir. Hantam dia kat situ. Tak suka saya, pergi dekat Facebook saya. Tak payah hantam saya lah. Saya tak ada jawatan. Sekarang ni senang. Ini suara kita. InsyaAllah parlimen ni tak boleh nak cover lah sebab public dengarnya tak boleh masuk parlimen. Disebabkan oleh COVID. Tapi bukan maksud saya tak boleh cover tentang parlimen. Sebab itu tuan-tuan dan puan, the next thing yang kita boleh buat sebenarnya sebagai rakyat. Okey. Azmin tak ada parti. Dia akan buat parti baru. Parti dia dalam keadaan terdesak. Tak boleh nak diluluskan. So what's next? Taking over UMNO. Orang-orang di dalam UMNO yang mana masih lagi bersimpati dengan Tun Mahathir is ready untuk UMNO di take over. That is the alternative. Bagi orang-orang bawahan,
yang kata tak mungkin benda ini berlaku, let me just tell you this, that is not your level untuk nak faham dan nak tahu cerita ini. Macam mana saya tahu? Jangan tanya. Saya bagi tahu saja. Ini alternatif. Salah satu jalan dan cara. Bagaimana dengan bersatu? Itu hal dia. Bersatu eventually akan die out. Once Hishamuddin and the gang Azmin and Mahathir boleh take over UMNO, yang UMNO dalam bersatu ni akan lompat balik ke sini. Ke dalam UMNO ni untuk memastikan bahawa mereka memperkukuhkan UMNO yang ada. The only vehicle, kenderaan yang ada sekarang ini, yang kukuh adalah kenderaan UMNO di mana kena diorang ni take over semula. Okay? Apa tajuk saya malam ni? Saya lupa dah tajuk saya malam ni. So itu saja daripada saya rasa. Kalau tu UMNO, lepas tu ni itu je lah kot. Rasanya lah. So itu saja daripada saya, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada malam esok. Kalau tidak ada aral melintang. Terima kasih kepada yang membantu. Terima kasih kepada yang mendengar. Terima kasih kepada yang menyebarkan maklumat. InsyaAllah kita akan pastikan bahawa pengkhianat-pengkhianat ini akan terus ditentang dan mereka tidak akan menang dengan mudah. Ingat, jalan kita jauh. Pangkalnya pun belum tiba. Mulanya pun belum kita start lagi. So this is time. Dan insyaAllah, terima kasih. Nurul Izzah sudah kembali. Dan kita akan terus gegarkan bumi ini. Dengan kebenaran. Dengan jalan yang betul, insyaAllah. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.